bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. InsyaAllah sebuah projek, sebuah kampus, sebuah kompleks yang dinamakan Anju Husnul Khatimah yang akan didirikan tidak berapa lama lagi, dan insyaAllah akan memberikan khidmat yang terbaik kepada seluruh umat Islam untuk hidup dalam Islam dan mati dalam husnul khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menepati apa yang dibincangkan sekarang ini, mungkin rujukan boleh dibuat kepada 3 buku yang saya hasilkan. Buku yang pertama, saudara, ialah Khidmati Ayah Bunda Hingga Akhir Hayat. Buku yang kedua ialah Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Dan buku yang ketiga ialah bukunya Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Dapatkan buku ini tuan-tuan dan puan. Bacakan buku ini, insya-Allah. Inilah buku panduan untuk kita menjadi insan yang baik, menjadi muslim yang baik, menjadi mukmin yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First Move Childcare Center adalah sebuah organisasi yang melaksanakan fungsi-fungsi untuk mendidik, mengasuh anak-anak. Program yang kita kenalikan ini ialah untuk membantu ibu bapa. Kita hendak anak-anak tuan-tuan sihat, fizikalnya, tahap intelektualnya, tahap emosionalnya. Yang pentingnya ialah tahap spiritualnya. First Move Childcare Center ini, First Move artinya sentiasa ke depan saja. Mereka akan berdiri sebagai orang yang pertama, duduk dalam saf pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi Kitabil Aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Wa qala Allah Ta'ala fi Kitabil Aziz, aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Sadaqallahul azim. Para penonton yang hormati sekalian, pagi ini kita bertemu lagi, alhamdulillah. Tuan-tuan, kita dah bangun awal pagi ini, pagi Minggu, hari Ahad. Tuan-tuan tidak bekerja, yang pencen pun memang sudah tidak bekerja. Tuan-tuan baru balik daripada masjid, baru balik daripada surau. Setelah masjid dan surau, pintunya dibukakan semakin luas akibat daripada COVID-19 ini, alhamdulillah. Tuan-tuan, ada setengah daripada saudara sedang membaca ayat suci Al-Quran, ada saudara sedang memutalaah, ada saudara sedang menikmati sarapan pagi awal pada pagi ini, ada saudara sedang mengelamun, ada saudara sedang berfikir-fikir, ada saudara sedang mengimbau-imbau dan sebagainya. Pagi mulia, pagi hari Ahad ini, saudara. Dalam kita berfikir, mengimbau-imbau, berfikir-fikir, mengimbau, banyak yang kita fikirkan. Yang berniaga memikirkan perniagaan, yang pasar malam memikirkan pasar malamnya, yang buat transport memikirkan transportnya, yang buat F&B, hal-hal mengenai makanan dan minuman di hotel, hospitality industries, tuan-tuan puan, sedang memikirkan betapa dhaifnya sekarang perniagaan dalam industri hospitality. Banyak hotel-hotel besar dan hotel kecil, bahkan hotel 5 bintang pun sedang mengalami proses penutupan. Tuan-tuan, ya, banyak operators tourism, operators pelancongan gulung tikar sekarang ni, tuan-tuan dan puan. Dan kita sebahagian daripadanya sudah merenungkan, tuan-tuan, di mana kita? Hutang bertapuk-tapuk. Hutang yang dulu tak dijelaskan, hutang yang baru pun tidak dijelaskan. COVID-19 ni, walaupun ada sikit sebenarnya yang diusahakan oleh kerajaan untuk meminta syarikat-syarikat yang memberi hutang, bank-bank yang memberi hutang, kalau dapat dipanjangkan sedikit, kalau dapat, tuan-tuan, dipermudahkan sikit mengenai pembayaran hutang loan kita itu, insya-Allah. Apapun saudara, setengah saudara sedang memikirkan sekarang ni hal anak-anak kita, tuan-tuan. Tengok anak-anak kita. Ada 5 orang di rumah. Sekolah belum dibuka lagi, universiti tidak dibuka lagi, tuan-tuan. Anak kita ada di rumah. Anak kita yang badan besar, badan sendo-sendo, 3 orang sendo badannya.
2 orang masuk universiti, 1 orang di college, tuan-tuan dan puan. 1 orang sepatutnya tahun ini menduduki SPM, tapi SPM dilanjutkan hingga tahun hadapan, awal tahun hadapan. Duduk di rumah, tuan-tuan dan puan. Dah 4 bulan duduk di rumah anak-anak kita. Tapi risau kita, tuan-tuan. Pagi tak berapa nak bangun. Maghrib tak berapa nak sembahyang. Masjid dah buka tak berapa nak pergi. Ini anak-anak kita. Quran tak berapa nak dibaca. Tuan-tuan, ini anak-anak kita. Kita saksikan inilah dia anak-anak kita. Malam tak ada di rumah, keluar daripada pukul 5 keluar. Pukul 12, pukul 1 baru balik malam. Kemana dia pergi kita pun tak tahu. Dan kita pun tak teringin nak tanya dah. Pasal pelakon ini berlaku saban malam. Dah berbuih mulut mak dia terutamanya. Membebil mak dia, tuan-tuan. Membebil. Menasihatkan anak-anak. Tapi anak-anak, tuan-tuan, tak duduk di situ pun. Mak membebil, mak meletik. Anak-anak, tuan-tuan, terus pergi masuk bilik kunci. Mak bercakap seorang-seorang aja, tuan-tuan dan puan. Masa makan, diingatkan lagi, itulah masanya nak berjumpa dengan anak-anak. Masa makan. Dia terus menyuap, mereka terus menyuap. Lauk ambil, sayur ambil, nasi suap, habis. Masukkan pinggan di sinki. Mereka masuk bilik semula, tuan-tuan. Pegang telefon kawan. Nasihat mak pada waktu makan tadi. Sebentar tadi, dalam 1 minit, 2 minit tadi. Tak masuk langsung. Tak tembus langsung, tuan-tuan dan puan. Saudara-saudara, ayah sekali-sekali bercakap. Sekali-sekali ayah bercakap dengan nada yang sempurna, dengan nada yang tinggi. Dengan muka yang serius. Pun anak-anak kita dah lali, tuan-tuan. Lali dah anak-anak kita. Saudara-saudara, 3-4 perkara, tuan-tuan, yang mak bapak concern. Yang pertama, ibadah. Salat. Tak berapa nak salat. Yang perempuan tak tahulah masuk dalam bilik, kunci bilik. Tak tahu apa dia buat, tuan-tuan dan puan. Salat ke tidak. Nampak telekung yang baru kita beli, tuan-tuan. Telekung yang berjenama baru kita beli. Tersangkut. Di hanger, tersangkut, letak kat tepi dinding, ada penyangkut. Kita tengok cara sangkutannya macam tak pernah disentuh telekung itu. Kita tahu telekung tu. Masih dalam plastiknya lagi, tuan-tuan dan puan. Disangkut dengan plastik yang disangkut. Tapi nampaknya dah 3 bulan, plastik tu tak dibuka lagi. Artinya telekung itu tak dipakai lagi. Remuk redam hati ibu, tuan-tuan, remuk redam. Yalah. Tapi tuan-tuan, mereka dah besar. 16, 17, 18, 19. Itulah remaja. Dan dengan sifat keakuannya, aku remaja, aku buat keputusan sendiri. Aku perlukan kebebasan. Why can't give you a little space for me to roam around? Saya remaja. Itulah agaknya bisikan hatinya. Kadang-kadang diluahkannya juga kepada maknya. Tapi tak berani nak diluahkan kepada ayahnya. Inilah bentuk anak-anak kita, tuan-tuan dan puan-puan dan mati sekalian. Dan bentuk inilah yang kita akan tinggalkan nanti. Bentuk tak berapa nak semayang, kita akan tinggalkan. Bentuk tak berapa nak menghormati mak ayah, itulah anak yang kita akan tinggalkan. Bentuk, tuan-tuan dan puan, yang berpoya-poya pagi, petang, siang dan malam, bentuk itulah kita akan tinggalkan. Bercakap dengan telefon jauh lebih banyak daripada menegur mak dan ayah, itulah yang kita akan tinggalkan. Duduk dalam bilik, kunci bilik. Bila nak masa berkomunikasi, tuan-tuan? Keluar bilik dengan telefon, dalam bilik kunci. Bila nak bercakap dengan mak? Bila nak menenung muka mak? Bila nak menenung muka ayah? Bila nak menenung muka kakak? Bila nak menenung muka abang? Dan inilah yang berlaku, tuan-tuan. Adik-beradik tak berapa ngam. Tak bercakap adik-beradik. Tak bercakap. Alung tak bercakap dengan Alang. Alang tak bercakap dengan Ngah. Itulah yang berlaku dalam rumah kita. Suram, nampak? Hubungan adik-beradik suram. Senyum adik-beradik suram. Jenaka adik-beradik suram. Dalam kesuraman itulah, tuan-tuan dan perempuan akan meninggalkan mereka selama-lamanya. Saudara-saudara, saya itu sebut tentang anak-anak. Ambil kita diri kita pula, tentang ibu dan ayah. Ibu dan ayah, tuan-tuan,
Kita dah kahwin dekat 32 tahun dah. Apa budaya yang kita bentuk dalam rumah kita? Hingga menjadikan anak-anak kita yang 4-5 orang, saya katakan begitu perangainya, begitu keadaannya. Yang perempuan begitu keadaannya, yang laki-laki begitu keadaannya. Kedua-duanya tidak menyenangkan mata, tidak menyenangkan hati, tidak menyenangkan telinga, tidak menyenangkan perasaan kita sebagai ibu dan ayah. Sekarang kita balikkan pula kepada ibu dan ayah, saudara dan saya. Kenapa jadi begitu? Salah kita, tuan-tuan dan puan-puan. Kenapa anak kita perangai begitu? Salah kita, tuan-tuan dan puan-puan. Kenapa anak kita, tuan-tuan, mesti menyembunyikan diri, kunci pintu, tak tahu apa dia buat dalam bilik itu, berjam-jam? Salah kita, tuan-tuan dan puan-puan. Kenapa anak kita, pinggan dia pun dia tak mampu nak basuh setelah dia makan? Salah kita, tuan-tuan dan puan-puan. Kenapa anak kita, tuan-tuan, suram kepada adik-beradik? Kaku dengan adik-beradik. That's the word. Kaku dengan adik-beradik. Salah kita, tuan-tuan dan puan-puan. Kenapa anak-anak kita lewat sembahyang, kalau sembahyang pun ya tak ya saja? Kita nampak ya tak ianya. Mukanya ya tak ya, pergerakannya ya tak ya, bacaannya ya tak ya, tomak-ninahnya ya tak ya, cara sembahyangnya ya tak ya, angkat tangan ya tak ya. Kenapa? Salah kita, tuan-tuan dan puan-puan. Ambil lagi. Kenapa anak kita suka keluar? Keluar rumah. Risau dia duduk dalam rumah. Risau dia. Ambil motosikal keluar. Tengah malam baru balik. Ambil motosikal keluar. Tengah malam baru balik. Kadang-kadang sekali-kali alpa bapak dia kunci motorkar, tuan-tuan. Sekali-sekali Sabtu malam Ahad. Capai kunci motorkar. Tak minta izin pun bawa motorkar keluar, tuan-tuan dan puan-puan. Siapa dia isi dalam motorkar? Wallahu a'lam. Bayang, dalam motorkar tu kadang-kadang ada buku Yasin. Buku Yasin tu memandang apa yang dilakukan oleh anak-anak dengan motorkar itu. Tuan-tuan cuba bayangkan. Dalamnya ada tasbih bergantung dekat cermin tu. Tasbih bergantung cermin tu. Tak ada siapa yang membilang subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Tasbih itu menjadi saksi di depan Allah. Apa yang berlaku bila anak kita bawa kereta dengan kawan-kawan dia, dengan girlfriend dia dalam kereta itu. Tuan-tuan, tasbih, biji-biji tasbih itu memerhatikan. Saudara yang saya muliakan sekalian, ambil harta yang kita pungut, harta yang kita tambah, harta yang kita tambah, harta yang kita tambah, nak tinggalkan kepada anak-anak yang bentuk begitu. Malam tadi, tuan-tuan, seronoknya saya malam tadi. 3 orang ahli panel, maksud saya 4. Sekarang, tuan-tuan, kita menggunakan sistem Zoom yang terbaru, tuan-tuan. Alhamdulillah, teknologinya canggih, aplikasinya canggih, tuan-tuan dan puan. Masya Allah. Baru 2 malam kita gunakan sistem Zoom. 4 orang, 3 orang di tepi itu, dia punya frame. Siapa yang bercakap saja, he or she goes to the main frame. Main frame. Cantiklah, tuan-tuan. Suara pun cantik malam tadi. Yang ini pun, tuan-tuan dan puan, ini kita pakai OBS, dia panggil. Zoom dengan OBS. Cantiklah, tuan-tuan. Seperti tengok, seperti CNN. Seperti BBC. Seperti Al Jazeera. Seperti TV3, seperti Astro. Alhamdulillah, tuan-tuan. Ini semuanya, alhamdulillah, golongan teknikal kita bersama dengan saya ni, tuan-tuan, kerja siang malam pagi petang nak mempersembahkan sesuatu yang terbaik. Pasal apa kita nak persembahkan sesuatu yang terbaik? Kita nak bawa mesej yang terbaik. Sejak kita bersiaran pada 13 Mac, ingat tarikh, tuan-tuan, 13 Mac sampai sekarang ni. Tinggal beberapa hari saja lagi, 4 bulan cukup kita bersiaran. Dan daripada FB Live yang biasa, sekarang sudah meningkat. Kita dah guna, tuan-tuan, insya-Allah Zoom, teknologi yang tertinggi, aplikasi yang tertinggi sekarang ni. Alhamdulillah. Pasal apa kita buat begitu? Kenapa ada constant improvement? Ini namanya Kaizen. Continuous improvement, Kaizen.
Inilah yang kita lakukan. Akhirnya kita persembahkan sekarang ini. Bukanlah nak mengatakan tuan-tuan, tapi dari segi private initiative, individual initiative, rasanya Yayasan Sabha ini, ya rasa saya lah, kalau comparatively speaking pun, relatively speaking, agaknya kita tak tertinggal jauh lah dengan mana-mana peringkat antarabangsa memaparkan program-program mereka seperti kita memaparkannya sekarang ini. Pasal apa kita lakukan? Kita nak beri yang terbaik. Bila sebut Islam, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, tidak ada benda yang menyaingi tinggi Islam itu. Tak ada yang melebihi ketinggian Islam. Sebab itu, paparan kita pada pagi ini, dalam kuliah subuh, dalam titisan embun pagi ini, kita nak bagi yang terbaik. Saya prepare ni tuan-tuan, prepare untuk bertemu dengan tuan-tuan pada pagi ini, tuan-tuan dan puan. Daripada semalam saya prepare. Saya nak cakap pada pagi ini, tajuk dia tuan-tuan, maut mengintai kita. Pagi ini tajuknya, maut mengintai kita. Betul tak betul maut mengintai kita? Betul. Sudah, maut sedang mengintai saudara, maut sedang mengintai saya. Saudara nak nafikan maut sedang mengintai saudara? Tadi kita baca ayat, qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbikum bima kuntum ta'malun. Katakanlah, sebenarnya maut yang kamu melarikan diri daripadanya itu tetap akan menemui kamu. Sebenarnya maut yang kamu melarikan diri daripadanya tetap akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui segala yang gaib dan yang nyata. Lalu ia memberitahu kepada kamu yang telah kamu lakukan. Apa yang kamu lakukan akan dibentang di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara. Lepas tu dalam surah An-Nisa ayat 78. Tuan-tuan dengarkan. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Apa dia? Di mana juga kamu berada. Di mana juga kamu berada. Di istana kamu berada, di pondok-pondok usang kamu berada, di tepi pantai kamu berada, di kelab malam kamu berada, di dangdut kamu berada. Tuan-tuan, sebut di mana pun tuan-tuan. Di bar-bar kamu berada, tuan-tuan, di koktel parti kamu berada, di mana juga kamu berada. Malaikat maut akan datang. Di mana juga kamu berada, maut akan mendapatkan kamu. Sekalipun kamu berada dalam benteng-benteng yang tinggi lagi kokoh. Benteng-benteng yang tinggi. Dalam benteng yang tinggi, saudara berada dalam satu bilik yang tak tembus angin, yang tak tembus api, yang tak tembus apa pun, yang tak tembus air. Watertight. Tapi malaikat maut masuk, tuan-tuan. Ada caranya dia masuk. Ada lubangnya dia masuk. Ada liangnya dia masuk. Kalau dia kata nak mencabut nyawa saudara, besok tepat pukul 12, insya-Allah. Tepat pukul 12. Tuan-tuan, tepat pukul 12. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila sampai ajal tuan-tuan, ajal saya, malaikat maut akan datang mencabut nyawa kita. Tidak ditangguhkan satu saat dan tidak disegerakan satu saat. You talk about punctuality. Nothing is more punctual. Nothing in this world is more punctual than the coming of malaikat maut. Itu yang paling punctual. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Bila sampai ajal anak-anak Adam itu, malaikat maut akan datang. Tidak ditangguhkan satu saat dan tidak disegerakan walau satu saat. Mati, saudara, mati. Mati. Saudara doktor pakar neuro, doktor pakar. Saudara boleh bantu teman-teman dengan izin Allah, kena stroke, mild stroke, heavy stroke. Tapi bila stroke datang kepada saudara, nothing much you can do. Walaupun sahabat-sahabat saya, neurosurgeon semuanya, nothing much they can do. Perhaps, maybe, they would do whatever they could do. They would do the best for you, but nothing much they can do when the time comes. Sebab itu, tuan-tuan, ambillah
kaya kamu boleh beli. Bukan beli. Seluruhnya pakar-pakar dalam dunia. Katakanlah saudara kena leukemia, ya. Pakar daripada Amerika, pakar daripada Germany, pakar daripada United Kingdom, pakar daripada Australia. Kumpulkan mereka. Tapi bila sampai waktunya, kamu akan pergi. No leniency. No postponement. Tak ada, tuan-tuan. Saudara akan mati dan saya akan mati. Dan kita akan mati meninggalkan tinggalan-tinggalan kita. Macam yang saya sebut tadi. Ambil anak kita. What sort of children are you leaving behind? Apa dia jenis anak kita yang kita akan tinggalkan? Hadis mengatakan, perginya anak Adam, yang lainnya semua tinggal. Hartanya tinggal, motokarnya tinggal, rumahnya tinggal, sahamnya tinggal, duit dalam bank tinggal. Tuan-tuan nampak? Teman-teman korporatnya tinggal. Teman-teman yang sekaya dengan dia, tuan-tuan standing kekayaan dengan dia tinggal. Teman-teman jutaannya pun tinggal. Segala kemewahannya pun tinggal. Isteri tersayang dah kahwin 32 tahun tadi tinggal juga. Anak 6 orang, nombor 1 sampai nombor 6, semuanya tinggal. Tentu kan? Segala bintang-bintang being conferred on him tinggal, tuan-tuan. Tunnya tinggal, Tan Serinya tinggal, Datuk Serinya tinggal, Datuknya tinggal. EMN-nya tinggal, KMN-nya tinggal semuanya. Apa lagi? Pujaan-pujaan kepada dia tinggal. Tak kisahlah, tuan-tuan. Berapa puluh ribu, ratus ribu, berapa milion manusia memuji-memuja kita, tinggal. Tanah ladang kita yang tuan-tuan, yang kita tambah setiap 2 tahun, tambah ladang, tambah lagi acreage, tambah acreage. Nun di Jana Baik sana, kita ada 100 ekar, kita tanam musang king, duri hitam, tuan-tuan nampak, IOI, kita tanam, yang terbaik, bagus. Saya tak mengatakan tidak bagus. Tinggal, saudara, tinggal. Bayang investment kita, tuan-tuan. Bayang pelaburan kita, yang ada pegawai khas menengok pelaburan kita, menengok graf pelaburan kita. Sama ada berapa kita nak meningkat. Ada masanya flatten. The graph gets flattened. Terutama dalam ekonomi dunia yang tidak menentu akibat COVID ini, tuan-tuan. Pasaran saham adalah di antaranya yang, tuan-tuan, being directly hit, badly hit. Itu akan tinggal, tuan-tuan, akan tinggal. Pensyarah universiti, profesor, universiti tinggal, kuliah tinggal. Dekan tinggal, naib chancellor tinggal, pro chancellor tinggal. Ladang tinggal, tuan-tuan. Nelayan, perahu tinggal, outboard motor dia tinggal, jaring dia tinggal, apa pun semua tinggal. Mata kail yang sekali-sekali mereka mengail, mata kail itu pun tinggal, umpan-umpan itu pun tinggal. Sebut dengan penoreh getah. Mangkuk-mangkuk itu tinggal. Pisau yang kita dah gunakan, pisau tu 14 tahun, itulah pisau yang dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala tuan menyalurkan sedikit income untuk kita dan isteri dan anak-anak. Kita sebagai penoreh getah tinggal, tuan-tuan. Pisau tu tinggal, pokok getah pun tinggal, mangkuk itu tinggal, asing yang mengambil getah kita pun tinggal. Nah, Pak Sutarji yang membawa getah kita, tuan-tuan, ke tempat pengumpulan getah itu pun tinggal. Kita tinggalkan. Saudara-saudara, sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan yang mati sekalian, saya nak jadikan ini, insya-Allah, tuan-tuan, program ini maut mengintai kita ni paling tidaknya 3 siri. Pentinglah, tuan-tuan, sangat penting. Ini siri yang pertama, besok siri yang kedua, dan hari Selasa pagi besok siri yang ketiga. Boleh, tuan-tuan? Boleh tak kita dengar sikit ni tentang satu hal yang mengait direct dengan saudara, no one can avoid, no one can escape, no one can run away from it.
Tak boleh. Sebab itu saya fikir eloklah untuk menjadi peringatan kepada diri saya yang banyak bercakap ni, tuan-tuan dan puan. Untuk jadi peringatan kepada isteri dan anak-anak saya. Menjadi peringatan kepada jiran tetangga dan sahabat andai saya yang saya sayang, yang saya kasih, yang saya cinta. Tuan-tuan, saya nak mulakan satu siri untuk Instagram, tuan-tuan. 1 minit saja. Siri itu 1 minit. 1 minit, tuan-tuan, 1 minit saja. Dalam Instagram, nama siri itu sayangku ... Sayangku. Khusus saya nak tujukan sayangku ni kepada anak-anak umur 12 tahun sampailah kepada mereka yang berumur dalam 35 tahun. Sayangku, tajuknya sayangku ... 1 minit. 1 minit, tuan-tuan, 1 minit. 1 minit aja. Saya akan rakamkan mungkin mulai hari ini atau besok. Mungkin saya buat dengan 10 atau 20 rakaman menyentuh kehidupan tertumpu kepada anak remaja kita. Apa dia sayangku? Sayangku, saya nak jemput anak remaja. Saya nak persilakan anak remaja. Saya nak gamit anak remaja. Saya nak panggil anak remaja. Apa dia? Come, get closer to me. Get closer to me. Can you lend your ears? Boleh tak dengar sikit? Dengar sikit. 1 minit. Cerita daripada orang tua ni. Tua dah sangat dah tua ni. I am more than your grandpa. More than your grandpa. Saudara-saudara, saya dah tua. Jadi saya nak tinggal pesanan. Satu hari mungkin 1-2 pesanan. 1 minit melalui Instagram. Instagram saya Dr. Hassan _Ali. Dr. Hassan _Ali, huruf kecil rapat. Dr. Hassan _Ali. 1 minit. Apa dia punya siri dia? Namanya sayangku ... Saya nak bercakap dengan bahasa kasih sayang, tuan-tuan. Saya nak cakap dengan bahasa harapan. Saya nak cakap dengan bahasa simpati. Saya nak bercakap dengan bahasa motivasi. Saya nak bercakap dengan bahasa menyokong. Saya nak bercakap dengan bahasa memujuk. Saya nak bercakap dengan bahasa merayu. Dalam siri, dalam Instagram, nama siri itu sayangku ... InsyaAllah. Mungkin mulai pada hujung minggu ini, tuan-tuan. Dalam Instagram. 1 minit. 1 minit aja. Tuan-tuan tengoklah. Bukakan untuk anak-anak Instagram. Bagi tahu anak-anak, bukalah 1 minit. Can't you give your ears for 1 minute? Untuk orang tua yang nak mati ni, nak bercakap sikit. Berdasarkan ilmu yang dia ada, pengalaman yang dia ada. Saya nak merintih sikit, dengarkan rintihan dia sikit. Rintihan untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, of which you are included, dalam umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para penonton yang hormati sekalian, balik tadi. Kita rehat sebentar, tuan-tuan dan puan. Kita nak rehat sekejap, kita nak rehat. Hari ni hari Ahad ni, tuan-tuan dan puan, kita lanjut sikit, mungkin kita habis dalam 7.40 kot. Jadi kita rehat, kita dengar sedikit pesanan daripada Yayasan Sabaha. Sila, tuan-tuan. Anjur Husnul Khatimah ialah sebuah projek bagi mengisi saudara keperluan insan-insan di permukaan bumi ini, iaitu untuk mati dalam Husnul Khatimah sesuai dengan doa kita. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. InsyaAllah sebuah projek, sebuah kampus, sebuah kompleks yang dinamakan Anjur Husnul Khatimah yang akan didirikan tidak berapa lama lagi, dan insyaAllah akan memberikan khidmat yang terbaik kepada seluruh umat Islam untuk hidup dalam Islam dan mati dalam Husnul Khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menepati apa yang dibincangkan sekarang ini, mungkin rujukan boleh dibuat kepada 3 buku yang saya hasilkan. Buku yang pertama, saudara, ialah Khidmati Ayah Bunda Hingga Akhir Hayat. Buku yang kedua ialah Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Dan buku yang ketiga ialah bukunya Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Dapatkan buku ini, tuan-tuan dan puan. Bacakan buku ini, insya-Allah.
Inilah buku panduan untuk kita menjadi insan yang baik, menjadi muslim yang baik, menjadi mukmin yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First Move Childcare Center adalah sebuah organisasi yang melaksanakan fungsi-fungsi untuk mendidik, mengasuh anak-anak. Program yang kita kenalikan ini ialah untuk membantu ibu bapa. Kita hendak anak-anak tuan-tuan sihat, fizikalnya, tahap intelektualnya, tahap emosionalnya. Yang pentingnya ialah tahap spiritualnya. First Move Childcare Center ini, First Move artinya sentiasa ke depan saja. Mereka akan berdiri sebagai orang yang pertama, duduk dalam saf pertama. Para penonton yang hormati sekalian, saya sedang membincangkan tajuk kepada mereka yang baru tune in. Tajuk dia tuan-tuan apa? Maut mengintai kita. Maut sedang mengintai kita. Kalau tuan-tuan takut, maut sedang mengintai Dr. Hasan Ali. Okey. Maut sedang mengintai Hasan Ali yang memang sepatutnya sudah masuk dalam ruang maut. Sebab umat Muhammad ini dalam hadis menyebutkan umur umat Muhammad 60 ke 70, 60 ke 70. I have passed 70 years old. Saya dah lebih dah. Patutnya dah mati dah. Patutnya sudah ditalkinkan saya. Sepatutnya sudah dikuburkan saya. Sepatutnya tuan-tuan dan puan sudah didoakan kepada saya sebagai orang yang telah pergi bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi saya masih hidup lagi. Dalam hidup inilah tanda syukur saya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Siang, malam, pagi, petang. Minta maaf tuan-tuan dan puan, saya bukan nak mengangkat diri saya. Tak ada sebab tuan-tuan dan puan. Saya cuba tuan-tuan. Saya cuba nak memberikan yang terbaik kepada diri, kepada keluarga dan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa di antaranya? Bila kita cerita maut tadi tuan-tuan ceritanya, saya tadi baca tuan-tuan paling tidaknya ada 2 ayat Al-Quran. Qul innal mauta allazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turaduna ila alimil ghaibi asy-syahadah fa inna bikum bima kuntum ta'malun. Katakanlah seperti sebenarnya maut yang kamu melarikan diri daripadanya akan tetap menemui kamu. Maut akan tetap menemui kamu. Saya ulang ni kepada mereka yang baru tuan-tuan, yang menonton ni, saya ulang sekejap saja saya nak ulang. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui segala yang baik dan yang gaib dan yang nyata. Lalu ia memberitahu kepada kamu yang telah kamu lakukan itu. Tapi pastinya, katakanlah, sebenarnya maut yang kamu melarikan diri daripadanya tetap akan menemui kamu. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Tetap menemui kamu. Yang kedua, ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. An-Nisa, surah Nisa ayat 78. Di mana juga kamu berada. Para penonton yang baru mendengar siaran ini, yang baru mengikuti siaran ini, di mana juga kamu berada, maut akan mendapatkan kamu sekalipun kamu berada dalam benteng-benteng yang tinggi, yang kukuh, yang dapat ditembusi. Apa juga makhluk yang nampak tak nampak tidak boleh menembusi benteng itu. Maut akan bertemu dengan kamu. Maut akan mengintai kamu, akan mencabut nyawa kamu, akan mengakhirkan hayat kamu. Saudara, lepas tu saya nak baca yang ayat yang ketiga. Kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Al-Anbiya ayat 35. Tiap-tiap diri akan merasakan mati. Tiap-tiap diri. In a very affirmative tone. Tiap-tiap diri akan merasakan mati. Dan kami menguji kamu dengan kesusahan dan kesenangan sebagai cubaan-cubaan. Dan kepada kamilah kamu semua akan dikembalikan. Tiap-tiap diri akan merasai mati. Tiap-tiap diri. Lipas mati, nyamuk mati, lalat mati, kambing mati, lembu mati, buaya mati, singa mati, gajah mati, zirafah mati, sea lion mati. Semuanya mati. Burung-burung terbang di angkasa, termasuk the blue eagles, the white eagles, the black eagles, yang boleh menjambah masa
Dalam masa 3-6 kilometer dia boleh sambar masa daripada air itu. Tak berapa ratus kilometer dia boleh berjalan per minute, per hour. Dia mati tuan-tuan, dia mati. Dan apalagilah insan manusia, sebaik-baik makhluk macam saudara, macam saya. Kita akan mati tuan-tuan. Bersedialah untuk mati. Itu message yang saya nak sampaikan dalam 3 siri. Ini siri pertama. Siri pertama ni kita cerita dulu tuan-tuan, the conceptual elements tu kita cerita dulu. This is the conceptual dimensions of people yang bercerita tentang kematian. Lepas tu besok pagi saya nak cerita tentang sakaratul maut. Yang besok lusanya saya nak cerita tentang di mana isteri, di mana anak, di mana suami, di mana anak. Tatkala kita sakaratul maut, tatkala kita malakal maut mencabut nyawa kita, di mana mereka, apa mereka buat? Anak yang saya berikan tadi tu, the profiling of your children, yang saya dah sebut tadi tuan-tuan, apa dia nak buat masa tuan-tuan berada dalam sakaratul maut? Apa nak dia buat masa nyawa nak putus? What are they going to do? What are they supposed to do? Nak baca apa? Di Quran tak baca, sembahyang tak jaga, masjid tak pergi, majlis ilmu tak duduk, sakaratul maut tak pernah dengar. Tuan-tuan talqin tak tahu, apa perkataan talqin, bila nak talqin, macam mana nak mentalqin, macam mana nak mulakan talqin, sebelah mana nak duduk mentalqinkan orang, macam mana nak pandang muka orang yang nak pergi itu macam mana nak bisikkan talqin, berapa kali nak diulang. Bila kita nak tahu orang yang nak pergi itu seolah-olah sudah mendengar dan menerima talqin yang kita talqinkan kepada mereka. Tapi kalau anak kita, cuba tuan-tuan beritahu anak-anak, cuba tanya ke anak-anak, siapa yang tahu soalan-soalan tadi itu, the barrage of question tadi, siapa boleh baca? Tak tahu, anak kita tak tahu tuan-tuan. So, saudara mati dengan anak 5 orang dekat situ. You leave this world in a very lonely environment. Lonely. Ada isteri makes you lonely, ada anak making you lonely. Tuan-tuan dan puan yang saya muliakan sekalian. Sebab itu saya mengharapkan insya-Allah ya, pagi ini tuan-tuan sebagai pembukaan, pertama, mati satu realiti. Maut merupakan satu realiti. Tuan-tuan dan puan insya-Allah ya. Yang kedua, bila maut merupakan satu realiti, maut ini tuan-tuan memisahkan kita daripada satu kehidupan dan masuk dalam satu kehidupan yang lain. Meninggalkan dunia dan kita memasuki satu alam namanya alam barzakh. Sekian lama di alam barzakh, kiamat dibangkitkan, kita akan berada di alam mahsyar. Sekian lama di alam mahsyar, saudara akan diletakkan di atas mizan. Saudara-saudari akan diletakkan di atas titik-titik sirat. Sekian lama begitu, barulah tuan-tuan, yang ahli syurga dibukakan pintu syurga dan ahli neraka dihumbankan ke dalam neraka. Sebahagian daripada kita tanpa sedari tuan-tuan melakukan dosa-dosa besar, yang paling besar, yang tidak diampun, namanya dosa syirik. If any one of you committing syirik, saudara akan berada di perut neraka sampai bila-bila. Sampai bila-bila. Semua dosa diampun. Sebanyak buih di lautan pun akan diampun. Tapi satu dosa yang tidak akan diberikan pengampunan. Dosa apa? Menyengutukan Allah. Bringing partners to God. Itu dosa tidak diampunkan. Allah doesn't need partners. Tak boleh.
Jangan dipartnerkan. No partnership for Allah Subhanahu wa ta'ala. Tolong anak-anak yang saya kasih sekalian. Saudara, yang keempat, tuan-tuan dan puan, kita ni mesti menanamkan kepada diri kita satu keyakinan. Dalam hadis disebut, afdalul zikrul maut. Mengingati Allah, zikir yang paling baik, yang afdal, paling afdal, the most virtuous, ialah zikir mengingati mati. Kadang ada orang tuan-tuan jengkel-jengkel, alah sikit mati, sikit mati. Mati. Pasal apa kita mesti sikit mati? Why you be so negative about things? Oh, dia kata negatif tuan-tuan ya. Why must you be so fatalistic? Dia kata kita fatalistic tuan-tuan. Fatalistic ni nak tinggalkan dunia, serahkan kepada takdir, begitu aja. Itu fatalistic, fatalism. No. I'm not fatalistic. Tidak. I'm not living the world. Live whatever, dunia yang ada. Saya nak tak tinggalkan dia. I like the world. I appreciate the world, whatever it contains. Saya suka, saya indah. Saya nak rumah besar, saya nak kereta besar. Tetapi, rumah besar itu untuk apa? Kereta besar itu untuk apa? Gaji besar itu untuk apa? Pangkat besar itu untuk apa? Kuasa besar itu untuk apa? Itu yang persoalannya. Yang keenam, tuan-tuan dan puan, insya-Allah yang saya sebut-sebutkan tadi sebagai permulaan ini, insya-Allah supaya ditanamkan soal kematian ini, ceritakan tuan-tuan dan puan kepada isteri, kepada suami, kepada anak-anak ni, kepada menantu, kepada siapa juga yang berada sebumbung dengan rumah kita, anak saudara yang menumpang kita baru dapat kerja 2 bulan, cerita dekat dia. Masa makan cerita kat dia, masa rehat cerita kat dia. Cerita hidup dah puas tuan-tuan. Perempuan, saya dah cerita tentang hidup ni hari-hari. Bangun pagi cerita tentang hidup, masa kita breakfast cerita tentang hidup, masa lunch cerita tentang hidup, keluar bersama-sama dalam kereta cerita tentang hidup, sampai kedai cerita tentang hidup, shopping cerita tentang hidup, petang-petang cerita tentang hidup, berjalan bersia-sia selepas COVID-19 ini, direlaxkan sikit cerita tentang hidup, malam cerita tentang hidup. Bila kita cerita tentang mati? Sekali-sekali orang masjid cerita tentang mati, ustaz membuat cerita mengenai kematian, dah kita kata dah, asyik-asyik ustaz ni mati, masuk mati. Tak ada subjek lain ke ustaz? Itu tuan-tuan yang saya dengar lah. Macam mana tuan-tuan bila kita dah menolak kematian, dah menolak realiti kematian, maknanya kita ni mati sebelum mati. Pasal hati kita sudah dimatikan, tertutup, hati sudah kental, hati sudah beku, hati sudah membatu. Bila hati sudah membatu, bagaimana nak bertemu dengan Allah? Bila hati sudah membatu, bagaimana nak mengucap kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Tuan-tuan besok pagi saya nak sambung, dan siri yang kedua ialah tajuknya Sakaratul Maut. Sakaratul Maut. Besok, tuan-tuan, insya-Allah. Hari ini, introduction. Bagi mati. Tuan-tuan, perbincangan ini, semuanya ada dalam buku ni. Mulai daripada page 111. Mulai daripada page 111. Mati dan berbagai-bagai isu mengenainya. Ni. Ini buku saya tulis. Ini buku, tuan-tuan, buku yang ke-41 yang saya tulis. Saya dah tulis 41 buku. Ini buku yang ke-41. Tajuknya, Khidmati Ayah Bonda Hingga Akhir Hayat. Khidmati Ayah Bonda Hingga Akhir Hayat. Tuan-tuan Tuan-tuan tengok buku tu. Di sudut tu ada buku, tuan-tuan. Tengok dalam tuan-tuan punya skrin tu. Saya saja nak tunjukkan ni sebab saya mengatakan, tuan-tuan, daripada muka 111 sampai muka 131, tuan-tuan. Maknanya dalam bab 5, 111 sampai muka 131, tuan-tuan dan puan, 20 muka surat. Saya cerita mengenai kematian serta isu mengenainya. Kematian serta isu mengenainya. Dalam buku, tajuk buku ni, tuan-tuan dan puan, Khidmati Ayah Bonda Hingga Akhir Hayat. Khidmati Ayah Bonda Hingga Akhir Hayat. Para penonton yang hormati sekalian, saya harap tuan-tuan dapatkan buku 3 serangkai itu. Dan tuan-tuan, insya-Allah, kepada yang ada anak cucu dan sebagainya, tuan-tuan, yang berumur 2 bulan hingga 4 tahun,
bagi kami didik dia. 2 bulan. Kita nak warnakan warna Islam dalam kehidupan dia. Menjadi manusia profesional, menjadi manusia korporat, menjadi manusia yang latar belakangnya belakang teknikal, latar belakangnya tuan-tuan komputer dan sebagainya. Tapi pada masa yang sama, hatinya tertambat kepada Allah, hatinya tertambat kepada agama, hatinya tertambat kepada amal ibadah, hatinya tertambat kepada memuliakan mak dan ayah. Hati kita tidak. Itu buku tuan-tuan, ada 3 buku tuan-tuan tengok yang saya tulis. Dapatkan 3 serangkai buku itu tuan-tuan. Sekarang juga, kepada library tuan-tuan, library sekolah, library pejabat, library universiti, library persatuan, library yayasan, tuan-tuan, library dapatkan buku tu tuan-tuan. Kalau banyak ordernya, insya-Allah kita bagi satu diskaun. Ini pun sudah diskaun. 3 buku ni harganya RM65. Tuan-tuan dan puan, hasil daripada buku ini, tuan-tuan dengar, hasil daripada buku ini kita infakkan, kita sedekahkan kepada tuan-tuan Yayasan Kebajikan Sabha, tuan-tuan, untuk membina Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Saya tulis buku ini, saya cetak buku ini, saya urus buku ini, saya edar buku ini. Hasilnya kita masukkan sebagai sedekah infak kita kepada tabung Anjung Husnul Khatimah. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan membeli buku ini, dengan sendirinya tuan-tuan menyumbang kepada pembinaan Anjung Husnul Khatimah. Dalam Anjung Husnul Khatimah tu ada masjid. Dia kompleks besar tuan-tuan, 13 juta ringgit. Dalamnya ada masjid yang boleh memuatkan antara 600 sampai ke 800 orang tuan-tuan. Jadi membina masjid. Buku yang dibeli antaranya membina masjid dan juga membina kompleks Anjung Husnul Khatimah. Apa guna kompleks itu? Kompleks ini tuan-tuan seluruhnya memberi khidmat pendidikan hujung usia untuk mati dalam husnul khatimah. Yang saya sebut-sebut tadi tuan-tuan, masalah dengan anak, masalah kematian, masalah ingat mati, masalah tak faham tentang kematian, masalah macam mana Al-Quran kata tentang mati, macam mana hadis kata tentang mati, kalau itu masih samar-samar, masih kabur-kabur lagi, di mana universitinya? Universitinya ialah Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Di mana college-nya? College-nya ialah Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Tuan-tuan, di mana tempat tutorialnya nanti? Tempat tutorialnya di Anjung Husnul Khatimah. Di mana tempat coachingnya nanti? Coachingnya di Anjung Husnul Khatimah. Di mana tempat fi'linya, amalinya? Di tempatnya di Anjung Husnul Khatimah. Mari kita bina tuan-tuan, insya-Allah dalam tahun depan, awal tahun depan, bila dah terkumpul 1/3 daripada 12 juta ringgit itu, insya-Allah kita akan mulakan pembinaannya. Tuan-tuan, dengan memulakan masjid, kita nak bina masjid. Sebahagian daripada kos masjid itu sudah ditaja oleh seorang dermawan tuan-tuan, dan rumah masaknya, dining hall dan rumah masaknya pun sudah ditaja. Ada seorang dermawan tuan-tuan, ahli korporat kita sudah menajanya. Saya buka kepada tuan-tuan untuk menaja tuan-tuan. Dia ada 8 fasa. Dengan chaletnya, dengan bilik syarahannya, dengan bilik kuliahnya, dengan gimnasiumnya, dengan bangunan pejabatnya. Tuan-tuan, semua sekali. Dengan bilik konferensnya, semua sekali. Dengan bilik audio visualnya, seluruhnya tuan-tuan. Yang lengkap, yang profesional, yang moden, yang akan ditakbirkan dari penyajian makanan yang datang nanti 3 hari 2 malam, 3 hari 2 malam, 3 hari 2 malam. Sajiannya, layanannya hotel 3 bintang. Hotel 3 bintang. Foodsnya hotel 3 bintang. Kita chef, chef tuan-tuan, masya-Allah. Chef itu pernah datang ikut program-program kita menjadi tetamu saya. Alhamdulillah, mereka kata mereka nak menyumbangkan tenaga bila Anjung Husnul Khatimah nanti siap nanti tuan-tuan. Tuan-tuan bayangkan tukang masak ni pernah bekerja hotel di Macau sana, di Australia sana, di Singapura di sana. Dia berkata, mari dia pun nak tolong sama-sama nak menghidangkan makanan kepada kita bila kompleks ini siap dalam tahun 2022 nanti, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, itu yang kompleks. Tuan-tuan dermalah. Macam mana nak derma? Wakaf. Kedua, zakat. Ketiga, infak. Keempat, sedekah. Kelima, fidyah. Keenam, amal jariah. Kelima, fi sabilillah. Keenam, ketujuh fi sabilillah. Dermalah tuan-tuan, insya-Allah dermalah. Walaupun RM1. Individu, keluarga, tiap-tiap keluarga, make sure each family will give some kind of contribution. Each family. Berapa family ada di Malaysia? Berapa individual Muslim ada di Malaysia? Senang aja. Kalau seorang RM1 saja tuan-tuan. Tuan-tuan, kita ada dekat-dekat 18 juta
rakyat-rakyat yang Islam di Malaysia ni. Satu orang RM1 18 juta, 18 ringgit tuan-tuan. Pagi ni dapat tegakkan 18 juta. Kita tidak hanya 12 juta saja. Tuan-tuan dan puan, insya-Allah RM1 saja. Kemudian tak nak bagi RM1 tuan-tuan. Takkan nak pergi kepada bank, masuk kepada bank RM1. Mungkin tak masuk akal lah tuan-tuan dan puan. Okey, yang berikutnya tuan-tuan yang saya kata tadi, kita punya taska kita didik anak-anak daripada 2 bulan sampai 4 tahun, namanya First Move Childcare Center. First Move Childcare Center. Sekarang ni ada 8 cawangan, 2 di Bangi, 1 di Kajang, 5 di Kuala Lumpur. Kita ambil daripada 2 bulan hingga 4 tahun. Kita asuh dengan cara Islam. Dan motonya ialah professional, modern, holistic, global, Islamic. Modern, professional, holistic, global, Islamic. Inilah dia konsep yang nak dibina kepada anak sekecil baby 2 bulan hingga kepada 4 tahun. Tuan-tuan boleh telefon kami akan bagi tahu nanti di mana tempatnya dan apa syarat-syaratnya untuk memasuki taska milik kita. Itu pun kalau ada keuntungan. Kita baru beroperasi 1 tahun 3 bulan, belum meraih keuntungan. Bila meraih keuntungan nanti pun keuntungan itu dimasukkan dalam tabung dana Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Inilah yang saya lakukan tuan-tuan. Inilah. Cukuplah untuk saya, dah cukup. Pension pun ada, alhamdulillah. Sikit simpanan pun ada. Untuk isteri, untuk anak-anak. Saya tak perlukan lagi sebenarnya. Tapi yang saya perlukan untuk Anjung Husnul Khatimah. Saya perlukan tuan-tuan sumbangan untuk Anjung Husnul Khatimah. Untuk Hasan Ali rasanya tak perlu dah. Mungkin kalau saya ke mana-mana, tuan-tuan dah ada panggilan untuk saya pergi ke Pahang, untuk saya pergi Terengganu. Katanya dah buka masjid dan surau. Bolehlah kita pergi tuan-tuan Dan saya mencadangkan supaya kita mengadakan seminar. Saya nak cakap ni seminar setengah hari tuan-tuan. Seminar setengah hari. Buku-buku yang 3 termasuk ini tuan-tuan. Termasuk buku ini. Kita nak seminarkan buku ini tuan-tuan. Seminar setengah hari mula pukul, kalau misalnya siang tuan-tuan, mula pukul 9 pagi sampai pukul 12.30. Kita 9 pagi sampai 12.30 tengah hari. Seminar setengah hari khidmati ayah bonda hingga akhir hayat. Kita nak dissect buku ini, kita nak faham buku ini, kita nak hayati buku ini, kita nak hidupkan roh buku ini kepada seluruh anggota keluarga, jiran tetangga dan anggota masyarakat kita. Seminar setengah hari tuan-tuan. Dan buku yang kedua namanya tuan-tuan Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim pun boleh diseminarkan setengah hari. Lain masa, lain ketika tuan-tuan boleh buat. Buku yang ketiga tuan-tuan puan, ini saya harap untuk wanita-wanita dan laki-laki suami isteri ikut seminarkan setengah hari buku ni. Cari tarikh yang sesuai. Di masjid ke, di surau ke, di dewan, di mana-mana pun. Nama buku ni, Seminar Setengah Hari, Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Tuan-tuan, saya akan mengendalikan seminar itu. Saya akan mengendalikan seminar itu, insya-Allah. Bolehlah buat di Bandar Seri Begawan di Brunei, boleh di Singapura, di Tampines di Singapura, di Woodlands di Singapura. Kita boleh buat di Masjid An-Nur di sana. Di Woodland kita boleh buat tuan-tuan, insya-Allah. Di Masjid Sultan tu, di Sultan Street, di Arab Street kita boleh buat pada program-program seperti ini di Singapura. Begitu juga di Johor Bahru, di Kuala Terengganu, di Alor-Star, di Ipoh, di mana-mana tuan-tuan. Di Pekan Kecil, di Pekan Besar, di kampung-kampung pun kita boleh buat seminar setengah hari. Sama ada buku ini, buku yang kedua dan buku yang ketiga kita boleh. Satu buku, satu seminar. Satu seminar, satu buku, satu hari. Buku apa hari yang lain berbeza, seminar yang lain setengah hari. Untuk buku yang satu lagi berbeza harinya. InsyaAllah tuan-tuan dan puan. Jadi saya rasa jangan lupa tuan-tuan malam ini tuan-tuan dan puan pukul 9 suku. Program kita pagi pukul 7. Hari ini hari Sabtu Ahad pukul 12.30 tepat ni. Pukul 12.30 tepat tuan-tuan. Ada satu siri namanya Hidup dan Mati dalam Islam. Hidup dan Mati dalam Islam ini video-video saya yang terbaru. Durasinya dalam 15 ke 20 minit tuan-tuan. 12.30 nanti di-upload. 12.30 nanti kita postkan video itu. Tuan-tuan boleh tengoklah dalam YouTube. Tuan-tuan boleh tengok. InsyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan dan akhirnya malam ini pukul 9.15 tiap-tiap malam. Apa pun tuan-tuan dan puan, just tune in. Tiap-tiap malam tuan-tuan. Sehingga ini belum ada gagal lagi setiap malam. Sejak 13 hari bulan Mac. Malam ini kita akan membincangkan tajuk dia tuan-tuan, masalah umat,
tugas setiap Muslim. Masalah umat (2), tugas setiap Muslim. InsyaAllah, tuan-tuan, teman-teman ada 2 orang, seorang orang yang paling pengalaman, berilmu, Ustaz Akib Abdullah, dan seorang lagi Puan Hashimah yang bersama-sama dengan kita pada malam ini, insyaAllah. Jangan lupa tuan-tuan, pukul 9.15 pada malam ini. Cukup setakat itu. Terima kasih kepada tuan-tuan, terima kasih kepada puan-puan. Saya mohon maaf dan ampun kepada tuan-tuan dan puan-puan kalau ada silap, dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala kalau silap sebut ayat, kalau silap hurai ayat, kalau silap menyebut tentang hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dimohon ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. #Salam Husnul Khatimah.